Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 7.44 pagi, kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Pesawat bawa muatan sumbangan kemanusiaan Ops Ehsan untuk rakyat Palestin berlepas ke Al-Arish Mesir kira-kira 11.30 malam tadi. Pesawat khas membawa muatan 20 tan barangan perubatan dan keperluan harian. Ops Ehsan digerakkan hasil penglibatan lebih 44 NGO dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Mesir. Bantuan akan dibawa masuk melalui sempadan Rafah. Nilai keseluruhan sumbangan sebanyak 7 juta ringgit melibatkan 50 tan barangan. Penerbangan kedua Ops Ehsan berjadual berlepas minggu hadapan. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan sebahagian daripada sumbangan 100 juta ringgit dari akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin akan digunakan bagi tujuan pendidikan anak-anak Palestin di Malaysia. Perkara itu telah dimaklumkan dan dipersetujui jemaah menteri. Penyaluran membantuan akan diselaras Wisma Putra dengan kerjasama Kedutaan Palestin di Malaysia. KPDN akan umum skim harga maksimum musim perayaan bagi perayaan Deepavali Isnin ini. Timbalan Menterinya berkata kawalan harga itu akan diletakkan pada harga maksimum berdasarkan keperluan barangan asas musim perayaan. Pemantauan harga barang akan dilakukan melibatkan hampir 1,500 premis setiap hari. Bekalan dan harga ayam di Pahang terkawal selepas penghapusan subsidi berkuat kuasa 1 November lalu. Pengarah KPDN Pahang berkata sehingga semalam tiada kesalahan berkaitan dikesan di kesemua 11 daerah di negeri itu. Purata harga jualan ayam ialah RM6.99 hingga RM9.40 sekilogram. Peniaga juga dilihat bersaing menawarkan harga terbaik kepada pengguna. Mengenai pengampungan harga ayam pula, KPDN komited pastikan tiada pihak termasuk kartel memanipulasinya. Pemantauan berterusan akan dilaksana lebih 2,000 penguat kuasa di seluruh negara. Tindakan akan diambil mengikut Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 Akta 723 serta Akta Perlindungan Pengguna. Manakala Akta Persaingan juga akan diguna untuk kawalan harga di peringkat pengeluaran. Operasi bersepadu beras putih tempatan dilanjutkan 2 minggu sehingga 17 November. Ia bertujuan mempergiat operasi terutama di Sabah dan Sarawak untuk banteras penyeludupan ke negara jiran. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan sehingga 1 November 196 premis telah diperiksa. Harga hanya remaja yang lahir pada 2007 akan dipanggil untuk menjalani PLKN sekiranya ia dilaksana pada 2024. Kementerian Pertahanan memaklumkan pelatih akan dipilih mengikut tahun kelahiran tertentu bagi memulakan PLKN 3.0. Bagi pelatih yang tidak dapat menyertai program berkenaan boleh memohon penangguhan atas sebab dibenarkan. Had maksimum untuk menjadi pelatih adalah sehingga umur 35 tahun. Malaysia kutuk sekeras-kerasnya serangan ganas rejim Zionis Israel ke atas kem Jabalia di Gaza pada 1 November lalu. Wisma Putra dalam kenyataan berkata serangan jenayah kemanusiaan itu melanggar dan mengabaikan undang-undang antarabangsa dan menolak resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu UNSC. Malaysia sekali lagi menggesa Komiti Dunia dan UNSC menuntut rejim Yahudi itu menghentikan tindakan keji dan tidak memperkeribkan kemanusiaan serta mengenakan dasar apartheid terhadap rakyat Palestin. Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS salur sumbangan fisabilillah misi kemanusiaan MAIPS ke Gaza sebanyak 1.12 juta ringgit. Sumbangan ini akan diserah melalui tabung Muzadah Jakim Yayasan Wakaf Malaysia dan akan diagih menerusi NGO yang dipilih. Penyerahan disempurnakan Raja Muda Perlis di Masjid Tuanku Said Faizuddin Putra Jamalul Lail, Kuala Perlis. Sementara itu, tabung peduli Palestin Kerajaan Negeri Sembilan berjaya capai sasaran 1 juta ringgit. Kutipannya memberansangkan walaupun kurang sebulan dilancar. Di peringkat sekolah seluruh Negeri Sembilan pula, lebih RM500,000 berjaya dikumpul. Jangan mudah percaya tawaran pakej umrah dengan harga terlalu murah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halil Agama berkata orang ramai diingatkan menyemak agensi pilihan dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK. Individu yang menjadi mangsa penipuan agensi pakej umrah disarankan menyimpan segala bukti transaksi dan juga perjanjian selain membuat laporan polis.
Ketua Penerangan Keadilan menegaskan parti itu tidak pernah menjadi ahli kepada sebuah pertubuhan antarabangsa liberal international. Fahmi Fadil berkata penjelasan tersebut pula dibuat susulan terdapat dakwaan yang mengaitkan parti berkenaan dengan pertubuhan itu. Beliau menegaskan PKR bersolidariti sepenuhnya dengan rakyat Palestin serta mengecam sekeras-kerasnya kekejaman rejim Zionis Israel. Lebuh Raya Setiawangsa Pantai SPE dibuka sepenuhnya kepada pengguna. Menteri Kerja Raya berkata tol percuma turut ditawar kepada pengguna lebih raya itu selama sebulan sehingga 2 Disember. Lebuh Raya sepanjang 20.7 km itu dijangka mampu mengurangkan 30% kesesakan keluar dan masuk di pusat Bandaraya Kuala Lumpur pada waktu puncak. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dan Agensi Keselamatan bersedia menghadapi Hari Mengundi DUN Jepak yang akan bermula 8 pagi ini. Untuk maklumat lebih lanjut bersama wartawan Noriza Jau di lokasi. Noriza. Terima kasih, Otto. Ya, suasana di pusat mengundi di Sekolah Kebangsaan Bintulu tenang dan berjalan lancar untuk kerusi Dewan Undangan Negeri N67 Jepak bagi pilihan raya kecil Jepak hari ini. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki dijangka tiba di pusat mengundi ini pada pukul 8.30 pagi. Para pengundi diseru agar semua pengundi yang berdaftar keluar mengundi pada hari ini untuk menunaikan tanggungjawab mereka, ya. Tinjauan mendapati tiada insiden tidak diingini berlaku dengan keadaan di pusat mengundi tenang dengan kawalan daripada anggota-anggota Polis Diraja Malaysia dan para petugas Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Tinjauan RTM di SK Bintulu bagi Dewan Undangan Negeri DUN Jepak mendapati seawal pukul 6 pagi ini tadi, orang ramai sudah mula beratur sementara menunggu pusat mengundi ini dibuka secara rasmi tepat jam 7.30 pagi, ya. PRK DUN Jepak kali ini bakal menyaksikan pertembungan 3 penjuru di antara calon Parti Aspirasi Rakyat Sarawak Aspirasi Cheng Li Ping, calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki dan calon Parti Bumi Kenyalang PBK Stevenson Joseph Sumbang. Untuk rekod, kerusi Jepak mempunyai 22,804 pengundi yang terdiri daripada 11,559 lelaki dan 11,245 perempuan. Yang sahih hanya di RTM, kembali kepada rakan di Angkasa Puri. Terima kasih, Noriza. Kita teruskan ke berita seterusnya. Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia RUS akan diambil tindakan tegas. Ia berikutan aduan tentang jawatan kuasa pertubuhan Kuil di Kedah yang didaftarkan secara sah, namun terdapat banyak jawatan kuasa pertubuhan lain didaftarkan di atas sebuah kuil dengan nama pertubuhan yang sama. Menteri Dalam Negeri berkata pihak pengadu dan jawatan kuasa semasa perlu buat aduan sebelum dipanggil untuk siasatan. Sementara pihak diadu diberi peluang kemuka keterangan hasil sebelum Jabatan Pertubuhan membuat keputusan. Penyaluran maklumat kepada masyarakat setempat di Terengganu terus dipergiat menerusi program Info on Wheels atau IOW. Sehingga kini, 848 hebahan inisiatif kerajaan sudah dilakukan meliputi 90% populasi penduduk di negeri itu. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Negeri, setiap pejabat penerangan daerah akan melaksanakan program IOW sekurang-kurangnya 4 kali sebulan menerusi unit bergerak. 40 individu ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan pelaburan dikenali sebagai Yomex. 38 daripadanya adalah pemilik perniagaan, pengarah dan setiausaha syarikat. Manakala 2 individu adalah pegawai bank. Polis membuka 76 kertas siasatan melibatkan kerugian berjumlah 50.6 juta ringgit. Seorang lagi ditahan di Bukit Mertajam, Pulau Pinang selepas melanggar kereta peronda polis. Terdahulu, polis terpaksa melepaskan 2 das tembakan untuk mempertahankan diri. Hasil ujian air kencing didapati suspek positif dadah. Suspek juga mempunyai 6 rekod lampau serta mempunyai 1 rekod orang yang dikendaki. Suspek direman 7 hari bermula 3 hingga 9 November. Di Georgetown pula, 3 individu termasuk 2 beranak diberkas polis dipercayai terlibat dengan kegiatan mengedar dadah sekitar Pulau Pinang. Menerusi 2 seburuan ops tapis itu, pihak polis merampas lebih 40 bungkusan dadah seberat hampir 64 kg. Nilainya diangka bernilai lebih RM500,000. Kesemua suspek direman 7 hari bagi membantu siasatan.
53 kenderaan dipandu warga asing disita oleh pasukan operasi khas JPJ Negeri Perlis sepanjang bulan Oktober. Antara kesalahan yang dilakukan adalah menggunakan motosikal tanpa lesen memandu, lesen kenderaan motor tanpa tempoh dan tiada perlindungan insurans. Hasil siasat kenderaan ini adalah kepunyaan rakyat tempatan yang disewakan kepada warga asing. Wartawan RTM Perak antara pemenang Anugerah Kecemerlangan Media KPKT 2023. Wartawan Nur Ain Abu Bakar mengungguli Anugerah Liputan Kemampanan Bandar dan Persekitaran Hijau Terbaik Penyiaran Televisyen dan Video dalam talian. Menteri KPKT berkata sebanyak 363 penyertaan berentap dalam 10 kategori yang dipertandingkan. Keputusan BNM kekalkan OPR pada 3.0% dilihat selari indikator ekonomi semasa. Timbalan Menteri Keuangan 1 menangkis pandangan nilai ringgit berpotensi meningkat berbanding dolar Amerika sekiranya OPR dinaikkan, mengambil kira pertumbuhan turut dipacu permintaan domestik. Keputusan tersebut mampu memberi ruang bernafas khususnya kepada isi rumah dengan kadar keberhutangan yang tinggi. MITI menjagakan pelaburan langsung asing dari Jepun melebihi 30 bilion ringgit tahun ini. Menterinya berkata sektor swasta di kedua-dua negara menyatakan keyakinan terhadap prospek perniagaan 2023. Sehingga Jun, 2,778 projek oleh syarikat Jepun telah dilaksanakan dengan pelaburan berjumlah 91.89 bilion ringgit. Ia mewujudkan 337,758 peluang pekerjaan. Dalam pada itu, MITI turut memaklumkan mahu menjadikan Malaysia sebagai kuasa pertengahan dunia dalam arena perdagangan. Ini membolehkan negara berdagang secara terbuka dengan sebanyak mungkin dan menjadikan Malaysia hub dagang di peringkat antarabangsa. Bagi merealisasikannya, Asia Tenggara perlu memainkan peranan dalam meningkatkan pertumbuhan untuk kesejahteraan rakyat di negara-negara tersebut. Expo Perdagangan Antarabangsa Malaysia ASEAN Mastex 2024 bakal diadakan pada 23 hingga 26 Januari tahun depan di MITEC Kuala Lumpur. Pameran itu akan mengumpul pelaburan, rakan kongsi dan perniaga dari lebih 50 negara. Ia bagi mempromosikan perdagangan dan pelaburan antara Malaysia dan pelbagai negara. Anak syarikat Petronas Suriname ENPBV umumkan penemuan minyak di Telaga Carigali Roystonea 1 di Blok 52 Suriname. Telaga terletak kira-kira 185 km di luar pesisiran pada kedalaman 904 meter. Ia telah digerudi sehingga kedalaman 5,315 meter. Penemuan itu satu perkembangan positif dalam merealisasikan strategi berbeza bagi usaha sama haluan-haluan antarabangsa. Tiada gencatan senjata di Gaza meskipun kekejaman dilakukan tanpa henti oleh rejim Zionis yang masuk hari ke-27 semalam. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, angka kematian kini mencecah 8,796 orang dengan sebahagian sebesarnya adalah wanita dan kanak-kanak. Majlis Keselamatan PBB juga tidak mampu mencapai kata sepakat apabila boneka Israel di PBB menveto usul sekaligus menghadkan bantuan kemanusiaan melepasi sempadan Rafah. Kebiadaban tentera haram Israel terus menyasarkan orang awam yang tidak bersalah. Terbaru 11 ahli keluarga seorang wartawan maut. Wartawan berkenaan Ibrahim Naufal pula mengalami kecederaan parah di bahagian kepala. Setakat ini 38 wartawan atau pekerja media terbunuh dalam serangan Israel ke atas Gaza. Perdana Menteri Ireland Leo Varadkar menyifatkan tindakan Israel ke atas Gaza sebagai bersifat dendam. Menurutnya, kekejaman yang dilakukan melampaui batas kemanusiaan serta mencabuli undang-undang antarabangsa. Beliau satu-satunya pemimpin negara Eropah yang lantang mengutuk kekejaman rejim haram tersebut dan menyokong Palestin. Sementara itu, Britain mula menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa makanan dan ubat-ubatan ke Gaza. Ia bagi menambah bantuan yang disalurkan sebelum ini dan masuk melalui sepadan Rafah secara bertahap. Sebuah pesawat tentera udara diraja Britain berlepas dari Rafah Brize Norton di Oxfordshire pada hari Rabu menuju ke Mesir. Kanta 7.44 pagi berakhir di sini. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.